Okey, kita pergi ke seterusnya lah. Biasanya kamu tengok batang kayu, kan? Sebenarnya pada batang kayu ni bentuk dia macam ni. Kalau kamu tengok ni, kamu dah dapat tentukan dah daripada umur dia lah. Umur dia berapa, kan? Dia punya rahsia dia sebenarnya apa dia? Kita tengok dia punya gelang. Kamu nampak tak? Dia ada gelang ni. Gelang pertumbuhan. Okay, terdapat beberapa cara untuk menentukan usia tumbuhan berkayu. Cara yang paling biasa adalah dengan menentukan gelang pertumbuhan yang ada pada dalam batang tumbuhan. Gambar foto 6.12 dan 618 menunjukkan cara mengira gelang pertumbuhan yang terdapat dalam batang kayu tersebutlah. Kamu tengok. Jadi gelang pertama ni ini menandakan apa? Satu tahun. Yang kedua 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Sini 7 tahun. 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi umur tumbuhan ni sudah pun 20 tahun. Kan? Ataupun kalau kamu rajin, kamu cuba kira sendiri berapa. Dia dalam kira-kiraan tu dah antara 19 ke 20 tahun, 18 ke 20 tahun, kan. Daripada kiraan ni lah kita dapat tahulah umur tumbuhan tersebut berapa, kan. Kemudian di sini gambar ni ditunjukkan kamu tanpa kamu sebenarnya kita tak perlu tebang pun pokok tu. Kan? Tak perlulah kita tebang pokok. Kita pakai alat ni saja, mana kita tebuk dia. Bila kita dah tebuk sampai ke pertengahan di sini, kita kepak, kita keluarkan dan kamu akan dapat tengoklah. Kamu dapat tengok dia punya gelang-gelang dia berapa. Kamu boleh kira lah gelang dia ada berapa. Dari kiraan gelang tu dapatlah kita tahu berapa umur dia, kan. Itu cara kedua lah, yang mana kita tak tebang dia, kita menggunakan penggerudi lah, kan, penggerudi. Okey, menghubungkan sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Semua tumbuhan dikatakan stabil pada kedudukannya jika tidak mudah tumbang. Jadi kalau kamu dapat tengok tu pokok tu dia kena angin, dia hujan, masa hujan dia tumbang, kan. Sebab apa? Sebab dia tak stabil lah. Sebab dia tak stabil. Kestabilan tumbuhan dipengaruhi oleh pusat graviti dan keluasan tapak. Jadi semakin tinggi pokok tu, semakin dia tak stabil. Sebab apa? Sebab dia punya pusat graviti dia akan berada di tempat yang sangat tinggi. Kalau kita bandingkan dia dengan permukaan bumi. Semakin tinggi dia punya pusat graviti dia, semakin dia tak stabil. Okey, semakin rendah pusat graviti, semakin stabil tumbuhan tersebut. Bolehkah anda ramalkan antara pokok bunga, kertas dengan pokok durian? Manakah yang lebih stabil dari segi kedudukan pusat graviti? Bagi saya pokok bunga kertas lah, sebab bunga kertas ni dia tak tinggi. Dia tak tinggi mana. Tapi kalau pokok tu dia makin tinggi, dia semakin tak stabil. Sebab apa? Pusat graviti dia berada jauh daripada permukaan bumi. Okey, jadi dah habis lah bab inilah. Sekarang ni saya nak tunjuk pada kamu lah macam mana pusat graviti tu kamu dapat buat. Okey, let's say ni adalah satu kotak dan ni permukaan dia. Nak tahu pusat graviti, kamu buat pangkah macam ni. Pangkah. Okey, di sinilah dia punya pusat graviti dia. Di sini dengan ni permukaan tanah. Okey. Let's say kalau sebelah ni pula, okey, ada kotak yang lagi tinggi. Macam mana? Kamu buat pangkah melalui tengah gitu. Kamu akan dapat tengok dia lagi tinggi. Dia berada di tempat yang lebih tinggi. Okey. Ni sebab pangkah saya tak betul ni. Kalau kamu buat pangkah betul, kamu akan dapat tengok dia mungkin di sekitar sinilah. Dia akan lebih tinggi berbanding yang rendah ni. Okey, jadi saya harap pada kamu dapat faham lah mengenai pertumbuhan. Kita dah habis dah bab ni. Kalau ikutkan kamu dah belajar banyak dah lah dia punya topik-topik yang kita dah cover, kan. Antaranya kita pada mula hari tu kita cover mengenai haiwan. Ini rangka luar, rangka hidrostatik, rangka dalam, pertumbuhan, pergerakan, vertebrata darat, burung kita tengok, dan juga vertebrata akuatik. Okey, untuk manusia pula kita dah belajar mengenai dia punya fungsi dia, sendi, otot, masalah dia apa, kecederaan, sakit lutut, itu semua kita dah cover.
pola pertumbuhan manusia, lelaki dan perempuan. Dari segi tumbuhan pula kita dah tengok sistem sokongan darat dan juga akuatik. Dan hubung kait sistem sokongan dan kestabilan baru tadi kita cover, dan juga pola pertumbuhannya. Saya harap kamu dapat faham dan juga hafallah apa-apa yang telah saya ajar, dan kita nak cuba jawab soalannya nanti.